Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So insyaallah kita akan sambung live kita hari ini dengan hari ini nak berkongsi ilmu 5 cara menguruskan hutang dengan baik tambah-tambah di musim pandemik. Okey, 5 cara untuk kita menguruskan hutang. Okey, semua daripada kita ni memang banyak hutang. Rasanya tak ada orang yang tidak berhutang. Kan kalau yang memang dah sedia kaya raya apa semua tu mungkinlah. Tapi antara kita yang biasa-biasa ni tambah-tambah rakyat marhai ni memang insya-Allah memang ada hutang. Okey, tapi sebelum saya teruskan, saya nak share dulu sekarang ni HQ tengah launch promo agent sebanyak RM75, sangat-sangat murah. Apa yang dapat dalam RM75 tu akan dapat set trial, 3 set trial. Dalam set trial tu ada argan oil 5ml dan juga sabun. Set trial dekat saya dah habis. Dah habis, semua anak-anak tim dah rembat dah semalam. Okey, dan yang restock masih lagi belum sampai, masih lagi on the way. So memang macam itulah. Padahal dah restock awal dah restock banyak dah tu. Hari tu dah standby 30 kotak. Lepas tu habis semua kan. Sikit dia keluar. Sekali bila HQ launch promo untuk ejen langsung langsai terus. Jadi memang dah restock dan stok masih lagi on the way. Memang macam itulah dalam Nurul Laila ni. Alhamdulillah sangat-sangat laris, sangat-sangat laju, sangat-sangat cepat. Memang stok yang kita pegang tu tak sempat pegang lama. Itu memang pengalaman saya lah daripada saya jadi stokis sendiri sampai lah saya naik master leader. Tak sebut master stokis sama kot lebih kurang. Sampai saya naik master leader ni pun sama, stok memang tak lama. Jadi memang tak takutlah minyak tu expired ke apa semua, janganlah risau. Minyak ni okey, argan oil ni yang import daripada Morocco ni kalau ikutkan Aish kenapa dia tumbang nanti? Kalau ikutkan dia punya ketahanan 2 tahun. Dekat kotak dia ada. Okey, dekat kotak dia punya due date dia. Maksudnya sekali dia perah tu, okey, once dia dah perah tu dan sampai pada kita dia tahan 2 tahun. Kemudian bila dipackkan dalam botol macam ni, sebaik-baiknya bila kita dah buka, dah guna, sebaik-baiknya habiskan dalam masa setahun. Tapi insya-Allah tak sampai setahun memang habis. Sebab dia depends pada penggunaan dan dia punya kegunaan sangat-sangat banyak. Boleh guna kat semua. Kalau macam rambut anak tak tumbuh lagi, untuk baby boleh titis, memang cepat tumbuh. Okey, memang rambut cepat tumbuh. Kalau ada masalah memang kata apa? Botak, okey, botak kepala, okey, jenis yang botak lambat naik. Memang kita ada testimoni ya. Ada satu anak tim saya, dia punya anak saudara ke dia punya adik kalau tak salah accident lepas tu kalau tak salah accident lah. Accident lepas tu buat operation dekat tempat yang operate tu rambut tak naik. Memang satu kawasan tu memang rambutnya botak dekat situ. Kemudian lepas dia jumpa dengan argan oil ni, okey, dia try ikhtiar argan oil ni, bila dia titiskan argan oil ni dia memang mula nampak okey, anak rambut memang mula tumbuh. Jadi bila dia mula nampak anak rambut mula tumbuh, itu yang buatkan dia lebih yakin dengan argan oil ni dan sekarang ni memang dia join team. Dia jadi stokis dah pun. Itu anak team akhirnya cucu cicit bawah kan. So memang kegunaan dia sangat banyak, jadi memang tak sampai setahun. Insya-Allah tak sampai setahun. Depends pada apa yang kita guna, cara kita guna dekat mana. Sebabnya dia multi purpose, boleh digunakan sebagai minyak emergency. Jadi kalau macam luka-luka kan kat rumah, okey, kalau terkena air panas kan, kita kena air panas macam saya hari tu terkena air panas, cepat-cepat basuh. Lepas tu bila dah mula maksudnya dah basuh dah macam dah lama sikit tu, dah alih bawah air tu, lapkan, titiskan je argan oil ni. So argan oil ni sifat dia sejuk. Insya-Allah memang tak naik mengelembung. Lepas tu dia memang cepat mengeringkan lah. Okey, memang saya cerita ni jari saya ni, okey, dah tak ingat dah belah kanan ke belah kiri. Rasa macam belah kiri. Memang 3 jari kat sini memang hari tu merah kena air panas. Masa tu dah jadi dropship dah. Dah jadi dropship. Lepas tu masa titiskan argan oil tu memang nampak kesan dia sendiri, tapi masa tu tak ambil gambar. Saya tak ambil gambar sebelum. Jadi kalau tak ambil gambar sebelum macam tak habis lah kan. Nak ambil gambar selepas ni macam mana? Takkan nak ambil gambar orang lain pula. Saya memang tak ambil gambar. So itu antara faktor lah yang menyebabkan saya memang yakin dengan argan oil ni, yang buatkan saya betul-betul serius nak jual argan oil ni. Jadi memang HQ tengah lancarkan sekarang ni, okey. 3 set trial cuma RM75. Yang ini kalau beli loose yang ni harganya RM10, yang ni harganya RM26. So kalau beli loose macam ni harga dia RM36. Tapi dalam set trial tu, dalam satu kotak dah dapat 2 ni. Okey, dapat 2 ni lah, maksudnya sabun tak ada bekas sabun lah. Okey, dah dapat set-set dalam tu, harganya cuma RM33. Okey, harganya cuma RM33. Kemudian harga ejen kalau ikutkan RM27. Tapi sempena promosi HQ turunkan lagi harga jadi RM25. Jadi sangat-sangat untung. Berbala-bala orang cakap untung. Sebab apa? RM25, okey, boleh dapat 2 item ni dan penggunaan dia tahan sehingga sebulan. Untung ke tak untung? Bila pure argan oil ni kita guna sikit je. Okey, tak perlu guna banyak. Sebab apa? Kesan dia boleh nampak walaupun sikit. Ada orang kadang-kadang dia tak tahan pun guna argan oil yang pure ni sebab terlalu pekat, kuat. Jadi dia macam untuk starting dia kena guna selang sehari, selang 2 hari sementara nak bagi argan oil tu serasi dengan dia. So itu dia punya kelebihan. Jadi memang sangatlah jimat ni dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni inilah dia. Besar macam ni. Okey, untuk argan oil 5ml. Kemudian kita ada juga kali ikut argan oil ada 3 saiz. Okey, yang ini yang 20ml, okey, harganya RM65 dan yang ini 2ml harganya RM10 pun tahan lama. Walaupun kecil macam ni tahan lama. Memang 2 minggu tu insya-Allah adalah kalau memang guna setempat. Sama-sama kalau guna kat anak ke kat baby ke, contoh macam baby baru lahir kepala dia bergerak kan, boleh titiskan minyak ni. Bagus sangat. Memang bagus. Okey. So itu untuk promo ejen. Waalaikumsalam Su. Dah makan ke? Masak apa hari ni? Kita orang lewat sarapan biasalah kan. Dah tepu duduk rumah ni, ya Allah, tak tahu nak cakap. Sampai tadi tahap sembang dengan suami pun, suami duk cakap rindu nak balik kampung kan. Kita pun rindu juga nak balik kampung, cakap rindulah, memang rindu kehidupan dulu-dulu semua. Rindu, cakap rindu ni. Nak balik nilai, nak pergi kubur lama dah tak pergi kubur. Lepas tu terus suami macam potong lah. Dia kata dah jangan fikir, dia kata. Kalau fikir terus rasa nak nangis. Betul. Saya rasa itu bukan perasaan saya seorang, tapi perasaan ramai orang. Tambah-tambah yang diuji dengan family dia kena COVID-19 kan. Duduk kat rumah pun boleh kena COVID. Mambung masak lemak, amboi sedapnya. Menambah-nambah lemak kat badan kan, masak lemak.
Alhamdulillah, rindu kan? Rindu, memang rindu sangat kehidupan kita yang dulu. Tapi kalau dengar ceramah-ceramah ustaz jadi takut. Jadi takut kan bila dengar kan banyak ustaz-ustaz bagi cakap pasal COVID-19 tiba-tiba ni sikitlah. Waalaikumsalam Kak Sal. Kan. Tambahanlah selingan kan bila ustaz cakap tentang COVID-19 ni adalah sebagai persediaan kita sebenarnya untuk menghadapi fitnah yang lebih besar lepas ni. Segala fitnah dan ujian akhir zaman. Sebabnya memang insya-Allah sebenarnya dah tak lama dah. Ni baru sikit ujian Allah bagi. Allah nak tengok macam mana kita untuk hadapi COVID-19 ni, dan sebenarnya ini sebenarnya permulaan kepada yang lebih dahsyat lagi. Waalaikumsalam Wawa. Jemput. Terima kasih Joy. Dah makan ke semuanya? Wawa, Kak Sal. Okey. So hari ni nak share tentang 5 cara menguruskan hutang tambah-tambah dalam musim pandemik. Yang ini saya dapat ilmu ni secara percuma daripada Tuan Nasrul, yang mana kelas dia kemarin kot kan. Dia orang ada di bawah Rishwork, ada bootcamp 104 ni betul-betul ajar macam mana cara untuk mengurus keuangan dengan baik. Alhamdulillah. Okey. So cara nak urus hutang pun dia ajar juga. Jadi pada siapa-siapa yang belum join Telegram Azizan Osman Official boleh join. Alhamdulillah, insya-Allah banyak sangat ilmu-ilmu percuma yang boleh dapat, banyak sangat yang diorang ajar. Dan kalau tak salah malam ni ada satu slot dengan Datuk Azizan. Slot kalau tak salah tajuknya Bangkit dan Marah. Untuk usahawan lah, Bangkit Usahawanku ke Bangkit Usahawan Malaysia, macam tu lah lebih kurang. Tak ingat dia punya ni kan, title penuh dia. Tapi baguslah. Okay, siapa yang berkelapangan boleh join. Bonus betul. Malam ada bonus dengan Datuk Azizan kan, Bangkit Usahawan. Untuk Marah, nama dia punya bonus tu Marah. So yang ini saya dapat daripada situlah, daripada Tuan Nasrul. Okey, yang saya rasa wajarlah untuk saya share. Sebabnya kadang-kadang kita ni memang kita nak cut off apa yang kita nak cut, tapi kadang-kadang cara kita tak betul. Dah cuba cut dah, tapi lepas tu kenapalah tak boleh lagi nak ada extra duit dalam tangan. So dia kata cara menguruskan hutang dengan baik tambah-tambah dalam musim pandemik ni, dia kata yang pertama mesti kena rekod perbelanjaan. Ikut mana pun mesti kena rekod perbelanjaan. Okey, dia kata dekat sini apa yang kita beli, okey, kalau kita memang ni tak berjual, kalau berjual pun masih lagi kena senaraikan, cuma tinggal lagi bila berjual ni dia ada in out, okey. So adalah ilmu-ilmu bisnes yang dia kena apply. Tapi kalau memang orang yang tak ada berjual langsung, yang memang makan gaji duduk kat rumah, jadi macam mana cara nak urus hutang dengan baik, rekod setiap perbelanjaan yang keluar, walaupun beli Grab food, walaupun beli orang kata secawan air yang harga RM5 RM6, supaya kita boleh tengok setiap hari ni berapa ringgit sebenarnya yang kita dah belanja. Kita boleh tengok untuk sebulan tu, okey, selama kita PKP kat rumah ni, setiap hari berapa kita punya purata perbelanjaan, rekod dulu. So dia kata dekat sini cara nak uruskan hutang, sebab hutang ikut mana pun memang kena bayar. Memang kena bayar. So rekod perbelanjaan kita sekecil-kecil benda, walaupun beli nugget sebiji RM1. Okey, kalau beli beli sekejap okey, kalau beli burger sebiji, burger 2 biji, ada hari makan burger, ada hari tak makan burger, tuliskan. Rekod, ikutlah nak rekod macam mana, buatlah satu grup husband and wife contohnya. Okey, kalau belum kahwin buatlah satu grup, buat dengan adik, sebab tak pernah lagi orang boleh buat grup sorang-sorang kalau kat WhatsApp ni. Khas untuk perbelanjaan harian kita je. Kan senang nak tengok kat situ. Okey, itu yang pertama. Cara nak urus hutang, kena rekod dulu perbelanjaan. Okey, duit yang masuk tu, okey, tak payah rekod. Kita memang dah ada rekod je. Contoh kalau macam makan gaji, okey, sebulan 2,500 memang dah dapat dah. Maksudnya memang dah fix dah, income dapat 2,500. Tambah-tambah PKP tak ada commission, orang kata tak ada OT apa semua, okey. Dah memang fix dah dekat situ, tapi kita nak tengok belanja kita pula macam mana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diajar dekat sini, kurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Kurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Dan ini menarik lah, masa perkongsian Tuan Nasrul tu memang menarik. Sebabnya dia cerita ni secara umum, public kan, kepada semua orang. Tambah-tambah orang macam kita, Raya Marhani adalah yang tanya macam mana untuk kurangkan perbelanjaan ni. Dia ada tanya jugalah kepentingan. Contoh macam untuk moratorium. Lepas tu dia tanya macam mana untuk life insurance, medical card, okey, adakah termasuk untuk part yang nombor 2 ni, untuk poin nombor 2. Okey, tapi dia jawab tu baguslah. Dia jawab tu bagus. Dia kata kita ni nak ambil murah ataupun tidak, nak ambil iCitra ataupun tidak, contoh yang ni. Nah, dia cakap depends pada diri kita, okey, macam mana kita dengan kehidupan kita. Jangan tengok orang. Okey, mungkin orang lain okey terkesan, tapi dia maksudnya dia ada, orang kata apa? Dia ada pendapatan sampingan, walaupun dia terkesan, tapi dia mungkin ada rumah sewa yang ayah ditinggalkan dulu, so dia ada pendapatan tambahan kat situ yang dah fix setiap bulan. Jadi dia tak ambil murah. Orang kata jangan ambil murah, nanti bila ambil murah, walaupun dalam tempoh 3 bulan, nanti dia akan prolong kita punya loan dan akan ada tambahan untuk kita punya kita punya fixed rate, kita punya faedah tu akan ada tambahan. Jadi dia kata jangan dengar cakap orang, tengok pada diri kita sekarang. Dia kata kalau dengan 3 bulan kita ambil murah tu boleh cover perbelanjaan, okey, maksudnya untuk anak kita, cover untuk perbelanjaan susu anak kita, tak apa, ambil dulu. Kemudian kita fikir macam mana cara kita nak tambah kita punya pendapatan. Sebab sekarang ni waktu orang terkesan, jadi bila kerajaan bagi bantuan, ambil. Jadi apa yang kerajaan bagi ni ambil, dan orang kata jangan salah gunalah duit tu. Tu yang masuk kelas bisnes tu, macam mana kita nak kembangkan lagi duit kita. Maksudnya duit yang kita ambil iCitra murah yang kita dapat, contohnya kalau macam sebulan kita bayar kereta 600, tapi sebabkan kita ambil murah, untuk 3 bulan ni kita ada lebihan 1,800. Maksudnya 600 bulan, untuk 3 bulan ada 1,800. So 1,800 tu macam mana kita nak kembangkan dia. So dia kata dekat situ, kalau macam murah iCitra tu pun dia kata ambil lah. Dia kata kalau rasa iCitra tu boleh bantu untuk tambah pendapatan, untuk untuk menampung kita punya kehidupan, okey, kita punya masalah apa benda dengan anak-anak kita apa semua, untuk dapatkan lebihan simpanan. Sebab sekarang ni memang untuk menyimpan, dia kata ambil. Dia kata ambil, tak ada masalah. Jangan tengok orang. Memang orang nasihat kalau boleh jangan ambil. Nanti bila umur 55 duit dah sikit, nanti pencen tak cukup duit, orang lain boleh enjoy 100,000. Kita punya duit pencen masa umur 55 KWSP mungkin masa tu cuma 70,000, 30,000 kurang sebab kita ambil 5,000 pada masa ni, tapi kita hilang 30,000. Dia kata tak apa, jangan fikir. Yang penting diri kita sekarang. Sebab kita kata kita tak nak dalam masa sekarang ni
Disebabkan kita terkesan, kita jadi orang yang mental, bukanlah mental, macam jadi orang yang tertekan lah. Sebab terkesan, kemudian kita tertekan, kemudian kita buat satu benda di luar kawalan kita. Itu yang boleh jadi sampai bunuh diri. Sebab apa? Kita hilang kawalan, duduk kat rumah, tak keluar. Sebabnya manusia ni memang makhluk Allah cipta ni memang fitrahnya bebas. Manusia ni fitrahnya bebas, tapi bila tak boleh bebas, so itu sebenarnya satu pressure. Lepas tu dengan masalah kewangan lagi, orang kata jangan ambil sayang nanti umur 50, tapi kita nak sampai ke umur 50 tu berapa jauh lagi dia tanya. Jadi dia kata ambil dulu tak apa. Tengok kepada kita punya kehidupan lah, jangan kira orang. So dia kata kat situ bila kita ambil, okey, yang tadi kita dah rekod perbelanjaan, yang kedua kita kurangkan dekat sini. Dia kata contoh yang kita boleh kurangkan, ya betul Kak Sal, depression sangat bahaya. Kadang-kadang kita tak tahu kita depression, takut kan, minta simpan sangat-sangat. Sebab tu kena banyak dekatkan diri dengan Allah Taala, banyakkan dekatkan diri dengan Tuhan. Duduk rumah ni memang depress, ada masa-masa dia memang kita rasa macam ya Allah stresnya, memang rasa nak keluar tapi memang tak boleh. Jadi kena banyak, orang kata memang kena banyak muhasabah, kan. Hidup kat dunia tak lama. Tiba-tiba ni pula tertazkirah sikit. Okey. So dia kata dekat sini contoh, okey, untuk kita kurangkan perbelanjaan, antaranya dia kata kalau sebelum ni kita ada masuk gym, walaupun sekarang malah gym tutup kan. Dia kata lepas ni gym buka ke, okey, tahun depan gym dah mula buka, dah mula boleh buka balik. Lepas tu ada capacity untuk datang gym satu minggu berapa orang. Dia kata kalau rasa tak perlu, okey, kalau rasa boleh exercise dekat rumah, okey, dengan cara sendiri, cut benda tu. Cut. Dia kata memanglah kesian lah kan orang yang buat gym tu, itu sumber pendapatan dia. So dia kena memikirkan sesuatu lah macam mana untuk jana pendapatan dengan cara yang lain pula. Tapi kita memang fikir orang kesian, tapi kita kena fikir diri kita dulu. Sebabnya apa yang berlaku pada kita nanti akan beri kesan pada family kita juga. Kan, anak kita, suami kita, isteri kita contohnya. So kita kena fikir diri kita dulu, dia kata. Contoh kalau macam dalam kapal terbang lah, okey, kalau berlakulah sesuatu dalam kapal terbang tu, bukan ke mesin oksigen tu jatuh, bukan ke pramugari ni dah pesan. Maksudnya kalau berlaku emergency, bila jatuh je mesin oksigen tu, make sure ambil mesin oksigen tu bubuh kat kita dulu. Bukan mesin oksigen, dia panggil apa ya? Tak ingatlah nama nama apa? Nak sebut apa ke, dia macam emas lah, kan, untuk bantu kita punya pernafasan. Teringat untuk bagi contoh tu. Sebab dia kata kita nak selamatkan orang, kita kena selamatkan diri kita dulu. Kita nak selamatkan orang yang lemas, make sure kita pandai berenang dulu. Jangan kita tak pandai berenang, kita pun pergi terjun dalam tu, lepas tu kita pun sama-sama meninggal dengan dia. So dia kata kat situ, okey, apa-apa kita nak fikir diri kita dulu. So contoh macam gym, kalau rasa boleh cut, potong terus, okey. Kemudian untuk bil telefon, yang ini pun penting dia kata. Untuk bil telefon dia kata downgrade, anak bagi mainan. Okey, downgrade bil telefon, okey. So dia kata sekarang ni banyak plan untuk bil telefon ni. So boleh pilih plan mana yang sesuai, okey, buatlah pilihan bijak. Dia kata tengoklah, buatlah survey sikit kan. Jangan bising. Kan contoh sekarang ni kita ada Red One, U-Mobile, Halo Telco, macam-macam lah. Yang kita memang biasa dengar, yang kita dah familiar, macam Maxis, Unify apa benda semua. Tapi dia kata tengok betul-betul. Kalau rasa boleh downgrade daripada sebulan guna RM199 contoh kan, unlimited ni, cuba cari. Dia kata sekarang ni dah banyak dah yang unlimited tapi dengan harga yang lebih rendah, RM58, okey, RM68. Kalau boleh potong 50% pun cantik, dia kata. Daripada guna prepaid, yang dia suggest lah, daripada guna prepaid better guna postpaid. Dia kata cari postpaid, sebab dia kata postpaid ni sebenarnya mudah lah. Sebenarnya prepaid lagi banyak, dia kata. Prepaid memang nampak sikit, kita dah top up, tapi cuba kita kumpul. Bila kita record kan, cuba kita tengok balik. Sebenarnya prepaid ke postpaid yang banyak. Dia kata kalau tanya dia, better postpaid, dia kata, lagi baik. Cari yang unlimited sekarang ni dah banyak. Itu antara contoh. Kemudian dia kata kalau yang ada app Shopee dengan Lazada, dia kata sila uninstall. Kecuali yang memang bisnes lah. Memang bisnes tu kena pandai-pandai lah, dia kata. Kena pandai-pandai. Okey, kena lebih banyak jual daripada beli. Dia kata jangan asyik nak beli je, jualnya tak ada. So dia kata untuk Shopee dan Lazada, kalau rasa-rasa tak mampu nak kawal, uninstall. Belajar untuk tahan diri. Okey, belajar untuk tahan diri. So apa saja apps, okey, Zalora ke, yang bila kita tengok tu membuatkan kita rasa nak beli, tambah-tambah bila dia orang buat sales, contoh macam Lazada, Shopee kan, banyak sales. Perasan tak, sebenarnya sentiasa ada sales. Lepas 7 hari bulan 7 dia ada payday sales RM25,000 bulan. Next nanti akan ada 88. Lepas tu next nanti tengok dia ada payday juga. Lepas tu dia ada Merdeka pula. Lepas tu nanti masuk bulan 9 ada Hari Malaysia pula. Sale tu sentiasa ada. Jadi hati-hati, bahaya. Sebenarnya orang kata apa? Kalau macam mana nak cakap, duit ni, okey, kadang-kadang kita tak berapa nak ada duit pun. Tapi bila ada sales tu, dia tak ada, dia boleh jadi ada. Oh, tak boleh ni, kena beli ni, sales. Rugi kalau tak beli. Tapi lepas tu kita macam menyesal. Kenapa pula kita beli padahal kita tak guna sangat pun. Kita tak pakai sangat pun. Musim PKP duduk kat rumah je. Contoh beli kasut. Duduk tengok kasut tu berkenan, duduk kasut ni berkenan. Tapi duduk rumah tak bagaimana, simpan kasut dalam kotak. Nanti habis PKP nak pakai kasut ni. Tapi bila habis PKP? Tadi saya tengok berita sekejap lah. Sementara pula sebelum anak cakap suruh tukar kartun dia, dapatlah juga dengar sekejap berita 1.30 tadi. Tapi itu dengar kat TV 1 tadi rasanya. Dia cakap tentang COVID, benda yang dijangkakan lah, kan, Tan Sri Hisham, okey, Dr. Nur Hisham, dia dah bagi tahu dah seperti yang dijangkakan. Dia kata sebab dia nak buat sidang media khas 30 hari bulan ni ke? Tak ingat tadi. Sebabnya anak duk bising, duk kali-kali TV kan, jadi macam sambil dengar tak dengar je. Tapi cerita dia ringkasnya, okey, sampai satu tahap dia kata mungkin akan jadi realiti lepas ni. Kita terpaksa pilih siapa yang possibility sembuh sahaja yang boleh berada dalam ICU. Yang tak ada possibility untuk sembuh, kita terpaksa biarkan. Kita tak mampu dah nak selamatkan. Benda tu akan jadi realiti. Sebelum ni mungkin kita dengar jangan sampai jadi tahap macam tu. Tapi tak mustahil dalam masa terdekat ni, okey, KKM terpaksa betul-betul buat. Terpaksa betul-betul pilih siapa yang ada possibility untuk sembuh je. Jadi benda-benda macam ni, kan, benda-benda macam ni memang orang kata apa?
dia memberi kesan lah tambah-tambah kepada family yang ada COVID-19 tu. Okay, so mesti kurangkan perbelanjaan, standby. Walaupun mungkin kita ni orang kata still okay daripada segi keuangan, tapi standby. Belajarlah untuk buat simpanan, kurangkan belanja, lebihkan simpan. Sebab kita tak tahu bantuan kerajaan ni bukan selama-lamanya. Yang I citra pun sampai hujung tahun je, sampai bulan 12. Selepas tu tahun 2022 akan datang ni, setahun yang akan datang ke depan ni, kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Betul ke kehidupan kita boleh betul-betul kembali normal atau sebenarnya bertambah buruk kita punya ekonomi. Kerajaan takkan selama-lamanya mampu untuk kata apa, menanggung kita. Jangan sampai kerajaan kita pun lumpuh, dia cakap kan. So kita memang kena standby untuk diri kita lah. Jadi cara nak uruskan hutang yang pertama mesti kena record. Sentiasa record, kemudian kurangkan perbelanjaan yang tak penting, mana rasa yang tak penting tu cut. Okey, kemudian yang ketiga, kurangkan juga perbelanjaan tetap. Yang tetap pun dia kata kurangkan belanja. Kalau sebelum ni dia kata kita ada 5 aircon dalam rumah, balik semua pasang 16 darjah Celsius sampai beku, sejuk, kurangkan, pakailah kipas. Biarkan aircon itu tidak berpasang. Kurangkan belanja kita punya elektrik. Kurangkan belanja kita punya air. Belajar untuk berjimat cermat. Dalam Islam pun kan memang dah diajar untuk berjimat cermat. Ya Allah, dia pergi melodi dia tu. Dia melodi dia dekat depan kita. Nak juga interframe. Okay, so dia kata belajar untuk kurangkan benda-benda tu, kena belajar. Kena belajar jimat. Kalau sebelum ni nak tidur kan, kadang-kadang lampu tak tutup, setiap malam lampu semua bilik terpasang, belajarlah untuk guna satu lampu saja. Kita memang kena belajar benda tu. Kita kena ajar diri kita dan juga anak kita. Kita kena standby untuk kehidupan yang lebih susah. Kalau next year kehidupan kita bertambah baik, alhamdulillah. Tapi kalau kehidupan kita bertambah buruk, minta simpang. Okay, nauzubillah, semua orang tak nak. Tapi kita kena standby, kita kena bersedia sebab kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Memang ada prediction, okay, daripada pakar-pakar tertentu, pakar-pakar ekonomi contohnya. Tapi kita pun kena predict juga. Okay, standby juga. Berapa banyak keuangan yang kita nak ada dalam bank ni untuk tahun depan, untuk bantu uruskan kehidupan kita tahun depan ni macam mana. Kan, standby. Kalau anak tiba-tiba sakit ke, semua kena standby. Jadi cara kita nakkan duit lebih dalam simpanan kita, memang kita kena kurangkan lah. Sebab kita nak uruskan hutang. Hutang kat mana pun kena urus. Okay, so dia kata kurangkan perbelanjaan tetap. Okay, downgrade rumah sewa bila terpaksa. Sampai tahap macam tu. Dia kata kalau kita duduk rumah sewa harga 900, harga 1000, tapi kita cuma duduk dengan 2 orang anak kecil, dia kata. Dan kita sebenarnya boleh sewa harga, boleh dapat rumah sewa dengan harga yang lebih rendah. Tak ada masalah. Yang penting kita ada rumah untuk duduk, dia kata. Boleh sewa dengan harga 500, tak apa. Downgrade lah. Daripada 1000 pergi 500, kita ada 500 ekstra yang kita boleh simpan. So kena belajar. Memanglah sekarang ni PKP susah. Betul, PKP tak boleh nak pindah. Tapi andai kata ada rezeki dalam kawasan setempat ke, dalam orang kata dalam 10 km kan. Dalam 10 km tak ada masalah untuk pindah, pindahlah. Kak Sal kena pindah, kenapa tu Kak Sal? Kak Sal kena pindah maksudnya Kak Sal buat pilihan untuk pindah ke apa? So dia kata dekat sini downgrade rumah sewa bila terpaksa. Kalau rasa perlu, dia kata untuk downgrade rumah sewa, downgrade lah. Tak ada masalah kita nak ada rumah kecil. Sekarang ni bukan kita nak berlumba siapa kaya, siapa miskin. Sekarang ni adalah kita nak orang kata urus kehidupan kita. Okey. Kak Sal kena pindah sewa rumah. Maksudnya pindah kepada rumah sewa yang lebih murah lah ya. Sebab dia kata tak ada masalah. Jangan rasa malu, jangan rasa macam apa? Jangan rasa macam kita down, kita kena sewa rumah yang lebih murah. Lepas tu dia kata kita nak sewa rumah mahal, kita nak tunjuk kat siapa? Kita nak belagak tu dekat siapa? Mungkin sebelum ni kita ada rasa nak belagak lah. Dia kata mungkin dalam diri kita rasa macam bangga sikit, kita boleh sewa rumah mahal, harga 1000 sebab dengan kita punya status pekerjaan. Tapi sekarang ni dah tak boleh nak fikir status dah. Yang penting kita dan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita ni orang kata panjang lagi. Jadi kita kena jaga diri kita. Jangan kita depress sebabkan kita nak bayar sewa RM1000, lepas tu kita depress disebabkan ego kita, kita tak nak pindah rumah yang harga RM500 sebab kita rasa kita malu. Lastnya kita depress, lepas tu kita pula sampai tahap bunuh diri. Nauzubillah, minta simpang. Kan. So dia kata dekat sini kurangkan perbelanjaan tetap, downgrade rumah sewa bila terpaksa, okey, kurangkan penggunaan elektrik. Kalau ada kad kredit dia kata kalau boleh tutuplah. Ataupun dia kata tukar kepada bayar installment untuk bayaran kad kredit. Yang ni saya tak faham sangat sebab saya tak ada kad kredit. Alhamdulillah, syukur saya tak ada kad kredit. Walaupun dulu-dulu masa kerja husband pernah cakap ambil lah kad kredit, dia kata standby kalau emergency. Tapi saya kata saya tak nak. Saya tak yakin dengan diri saya. Saya takut saya terguna. Saat dia pergi Aeon nampak sofa cantik ke, nampak mesin basuh ke, nampak ni, kita bukan nak tahu mata kita kan. Saat dia dekat mata berkedai sekali installment, oh boleh bayar 200 sebulan, contoh 200. Apalah sangat. 200 sini 200 sana, last-lastnya apa? Saya baik, alhamdulillah. Saya dengan husband memang tak ada kad kredit. Tapi kami memang adalah personal loan, kereta tu memang adalah. Tapi kad kredit tak ada, alhamdulillah. So dia kata kalau ada kad kredit, dia kata kurangkan perbelanjaan kad kredit. Kalau boleh tutuplah dia kata. Tukar kepada bayar installment bayaran kad kredit ni saya tak sure. Mungkin ada kaedah pengurangan bayaran kot. So itu yang ketiga lah, perbelanjaan tetap pun belajar untuk kurangkan. Kemudian dia kata yang keempat ni, dia kata ini yang paling penting. Kan, betul Kak Muni. Memang kena buat macam tu. Memang kena standby keuangan. Yang keempat ni yang penting. Yang keempat ni apa? Sentiasa cari jalan. Hari-hari fikirlah dia kata. Kalau yang tak ada bisnes, cari jalan macam mana untuk meningkatkan pendapatan. Tadi kita dah record perbelanjaan kita. Okey, kita dah kurangkan perbelanjaan. Sekarang ni kita kena fikir macam mana kita nak kembangkan duit kita. 3 bulan kita ambil murah, kita ada extra 1800. 1800 ni jangan belanja, macam mana kita nak kembangkan. Nak beli emas itu pelaburan yang panjang. Ini kalau tanya saya lah. Tak sesuai nak beli emas sekarang sebabnya emas sekarang ni memang tengah harga macam nak naik. Kemudian emas ni rugi sebab dia ada susut nilai. Sekurang-kurangnya emas 1 gram yang kita beli, kita kena simpan sekurang-kurangnya 6 tahun. Kalau kita beli emas untuk pelaburan lah. Kalau beli untuk pelaburan. So
Antara ilmu emas lah yang saya ada. Maksudnya dia kata kat sini, cari jalan macam mana untuk tingkatkan pendapatan. Dan waalaikumsalam Kak Noh. Dan untuk tingkatkan pendapatan ni mesti kena ada ilmu. Sebab tu saya menyeru. Saya mengajak lah semua yang dengar ni, join lah Telegram Azizan Osman Official. Sebab apa? Dekat dalam tu memang banyak sangat ilmu yang diberikan untuk dia bantu kepada usahawan-usahawan sedia ada, dan yang memang nak cari pendapatan, yang memang nak tambah duit, memang ada jalannya, memang dia bagi ilmu. Tak kisah bermula sebagai dropship ke, agent ke, sebabnya dengan bisnes lah, okey, kita boleh naikkan balik kita punya ekonomi. Contoh kalau saya jual argan oil, contoh saya bagi Kak Sal jual makanan, jual lain lah, maksudnya bukan jual produk yang sama dengan saya. Sebenarnya rotation ekonomi itu berlaku. Sebab apa? Bila kita berniaga, kita ada lebihan wang. So bila kita ada lebih sikit duit tu, okey, mungkin daripada RM100 tu RM50 kita dah ambil dah untuk kita belanja. Kan, RM50 yang kita dah ambil belanja tu secara tak langsung saya boleh membeli pula dengan Kak Sal. So maksudnya antara ahli-ahli ekonomi, antara usahawan-usahawan, okey, sentiasa berlaku kata rolling dalam ekonomi tu. Rolling ekonomi boleh cantik kalau semua orang berbisnes. Bisnes lah, tak kisahlah bisnes apa pun. Contoh macam malam tadi saya join kelas Ozi Zuri. Tuan Ozi ni dia salah seorang anak murid sebenarnya dengan Datuk Aizan Osman ni. Dia kata kalau yang ni lah sikit saya ambil. Kalau macam kat Kuala Lumpur, okey, dia kata pernah tak terfikir, contoh macam kat KL lah, okey, berapa penduduk kat Kuala Lumpur? Lepas tu semalam ada yang Google, dia tulis kat situ, dia bagi tahu penduduk kat Kuala Lumpur saja 7.9 juta. Daripada 7.9 juta ni, berapa orang yang jadi customer kita? Tak jadi customer lah, tapi berapa orang tak payah ambil sampai 7.9 juta. Ambil daerah kita saja. Contoh macam saya duduk kawasan Bukit Jalil ni. Mungkin dekat Bukit Jalil ni je dah ada 100,000 lebih penduduk. Mungkin lebih lagi. Tapi berapa orang yang jadi ejen kita, okey, dan kita tak rasa berdosa ke? Kita tak bantu. Maksudnya kita tak rasa macam tanggungjawab kita tu dah selesai ataupun belum, sebab sebenarnya kita boleh bantu ramai lagi orang. Ajak orang join agent contohnya, ajak orang join dropship. Sebab apa? Dengan cara diorang menjual, okey, dengan cara diorang join kita, diorang mendapat pendapatan sampingan. So niatkan macam tu, kita nak bantu dia kata. Kita nak bantu diorang untuk dapatkan pendapatan. Jadi kadang-kadang orang yang terkesan ni dia tak tahu. Kan kita duduk ada dalam circle kita je. Tapi macam mana kita nak ajak orang lain tu masuk kepada kita punya circle. Jadi dia kata cari jalan untuk tingkatkan pendapatan, dan yang mana selain daripada pelaburan. Kalau orang yang pandai pelaburan okeylah. Kalau macam saya tak berapa nak pandai sangat pelaburan ni. Okey, antara jalan dia mesti kena join bisnes. Join lah. Dia kata memang banyak dah bisnes-bisnes yang kita boleh join tanpa kos. Mula dulu, try dulu kan, semua dah disediakan bahan apa semua, tak kisahlah, buatlah bisnes yang kita minat. Tapi yang penting sikit-sikit tu ada. Jadi bila dapat untung, walaupun untung RM3, RM5 tak apa, simpan. Daripada RM5 tu kalau dapat jual 10, okey, maksudnya RM5 kali 10 kat situ dah ada 50, simpan. So kita memang kena cari jalan untuk tambah duit dia kata. So itu yang keempat, okey. So bila kita dah rekodkan kita punya perbelanjaan, kita dah kurangkan perbelanjaan kita dah tambah keuangan kita, yang kelima barulah kita langsaikan hutang kita ikut priority. So dia kata dekat sini, settlekan hutang yang ada dia punya kadar, settlekan hutang, okey, dia kata yang ada kadar tertinggi terlebih dahulu. Yang kelima sebab 5 cara kan. So yang kelima dia kata settlekan hutang dengan kadar yang tertinggi. Contohnya kita ada macam-macam jenis hutang. Ini memang husband saya pun memang ajar saya jugalah sebelum ni. Okey, kita ada PTPTN, sebelum ni saya ada Mara, lepas tu kita ada jugalah loan bank yang kita bayar sama-sama kan. Okey, husband pun ada loan bank apa semua, ada personal loan, ada kereta, memang kita bayar sama-sama masa kerja, sewa rumah, biasalah kan. Bayar sama-sama. Jadi husband ni pun memang dah ajar daripada dulu. Jadi masuk kelas Tuan Nasrul ni pun dia ajar juga. Dia kata mana hutang yang penting, okey, mana hutang yang kadar tertinggi bayar dulu. Contohnya kalau macam Mara ni, kalau tak bayar pun tak apa. Dia tak ada bunga. Contoh. Tapi alhamdulillah lah pinjaman Mara saya dah settle. Yang saya buat masa master dulu alhamdulillah memang dah settle, masa kerja lagi. Sebelum pandemik ni pun memang dah settle dah. Alhamdulillah boleh bayar. Kemudian PTPTN. Husband cakap juga macam PTPTN. Betul Kak Sal. Okey. Credit card dengan personal loan kadar faedah tinggi, kalau boleh settle dulu yang itu. Maksudnya settle dulu hutang bank. Settle dulu hutang bank. Kemudian kalau macam PTPTN contohnya, PTPTN kalau macam boleh tangguh, bukanlah tangguh, maksudnya kalau macam sebulan kita bayar RM100, mungkin kita bayar RM50 ataupun tak bayar dulu pun tak apa. Sebab apa? Tak sampai tahap lagi lah. Kan kalau macam PTPTN ni sebab dia kan ada kaedah persaturan semula, lepas tu memang ada penangguhan yang kerajaan bagi juga untuk tempoh 6 bulan. Okey, bila kerajaan kata boleh 6 bulan tak bayar, tanpa charge, tak payahlah bayar dia kata. Tak payah bayar. Tak payah susah nak bayar, tak payah fikir, tak payah pening nak bayar. Bayar dulu mana yang penting. So dia kata kat sini, bila kita dah ada duit yang lebih sebab kita kurangkan perbelanjaan, sebab kita ikut pendapatan, sebab kita memang dah ada jalan untuk tambah kita punya keuangan, kita langsaikan ikut priority kita punya hutang. So itu cara menguruskan hutang dengan baik, terutamanya dalam keadaan pandemik ni lah. Okey. Betul. Mana yang boleh terminate tu terminate. Memang kita sekarang ni kena cut mana yang kita boleh cut, kemudian cari jalan untuk tambah. Maksudnya kalau macam Kak Muni dah bisnes ni, yang ini jangan stop, teruskan. Ajak husband juga jual. Buat video sama-sama dengan husband. Okey, Kak Muni titih argan oil kat muka husband pakai. Contoh kan. Tak mustahil tiba-tiba dapat idea. Tiba-tiba dapat idea. Saya pun boleh buat dengan husband saya. Nanti nak ajak husband buat lah. Sebab husband saya dia sangat suka sabun argan oil ni. Saya ingat lagi, dulu saya suka potong-potong sabun ni. Saya potong jugalah kan. Potong separuh. Kalau dulu masa sabun petak tu lagi banyak saya potong. Jadi bila dah kecil lah macam ni, dia lah sekali dua kali lah saya potong, dia nak pakai. Husband saya cakap apa? Kedekut dia kata. Sabun besar ni pun nak potong. Tak payah potong. Dia nak pegang tak boleh. Saya cakap dengan husband, abang guna ke sabun ni? Dia kata dia guna lah. Dia kata dia suka guna. Dia kata pakai sabun ni, kulit muka dia kurang berminyak. Saya macam wow. Saya kata argan tak pakai pun, argan malas dia kata. Dia kata mami tak nak titis kat muka dia. Dia cakap macam tu. Saya kata, tak rajin pula nak titis kat muka sendiri pun jenuh, nak paksa diri, nak pergi titis pula kat muka orang. Memang tak lah. Sesekali je boleh kira kot. Sebulan 12 kali adalah sekali saya pergi titis argan kat muka dia. Itu pun dia panggil. Cepatlah titis argan ni dah baring dah dia kata. Titis lah 2-3 titis sapulah argan kat muka dia. Tapi kalau dia nak titis sendiri memang dia tak titis. Tapi argan husband saya suka.
sabun je lah ya. Tapi husband saya dia memang suka. Dia suka sabun ni dan memang dia pakai. Jadi sekarang dia memang pakai apa? Malu ya kamu ni. Kalau macam apa? Kalau sabun ni, okey, sekarang ni memang tak potong. Lepas tu kalau sabun ni dah kecil sikit lah, yang dia rasa tak muat kat jari dia, mulalah dia jadi dalam air. Mami sabun. Tahu dah dia nak sabun apa? Dia nak sabun ni. So anak yang kecil tu ikut. So, okey. Nak cakap pasal apa tadi? Okey, nak cakap pasal argan oil tadi kan. So, macam bisnes, okey, apa yang bisnes kita ada, kalau kita boleh ajak husband kita buat sama-sama dengan kita, jual lah sama-sama. Tak ada masalah. Kan? Kalau husband malu nak jual argan oil, tak apalah. Husband mungkin boleh jual keripik salted egg cheese. Kan? Macam-macam jenis. Jual makanan, keripik-keripik, semua boleh. Sekarang ni macam-macam produk kan. Dapat commission sikit-sikit tu, jangan pakai, simpan kat situ. Biarkan. Biarkan kan. Bermula sebagai dropship dulu tak ada masalah. So, bila kita ada lebihan, kemudian kita uruskan hutang kita mengikut priority. Sebab apa? Hutang ni nak tak nak memang kita kena selesaikan. Mesti kena selesaikan. Dan next, maksudnya tahun-tahun akan datang kita tak tahu lagi keuangan kita macam mana. So kita memang nak kena standby saving yang lebih dalam kita punya account, nak kena standby. Sebabnya hutang kalau kita tak selesaikan, dia punya kesan dia buruk lah, bad impact kan. Kita boleh blacklist, masuk nama secresitos. Itu saya tak pandai sangat, tapi tahulah secresitos semua tu dia akan effect kalau macam next kita nak buat loan untuk beli rumah semua dah susah dah. Okey. So itu saja, alhamdulillah. Okey. Jangan lupa untuk dapatkan promosi. Okey, ejen cuma RM75. Okey. Dapat 3 set trial. Set trial tak ada dengan saya, dah habis semua, tunggu stok baru sampai. Okey, dalam set trial ada argan oil 5ml dan juga sabun. Okey, dua item ni kalau beli loose harga dia RM36. Okey, tapi okey kalau beli set trial sekarang ni sebagai ejen boleh dapat RM25. RM25 dapat dua ni. Allah berbaloi sangat-sangat, boleh guna selama sebulan, boleh guna laki bini anak pun boleh guna. Kan, kalau anak terluka ke apa ke main dekat rumah, mana nak tahu dia tersagat meja ke apa semua, macam anak saya hari tu tiba-tiba tengok dah merah dah, masa mandikan baru perasan. Terus ambil argan oil ni. Dia memang sangat cepat mengeringkan. Okey, so jimat kalau kita guna sendiri, okey, guna kat muka je, penggunaan dia hingga 1 bulan atau lebih, depends pada macam mana cara kita guna. So memang jimat RM25 boleh guna sampai 1 bulan. Lepas tu boleh cuba jual, insya-Allah boleh jual. Sebab apa? Kadar repetition untuk produk ni sangat tinggi. Dia selamat 100%, ada KKM sebab dia tak ada campuran. Bila dia pure asli, dia boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Daripada baby sampai nenek, makcik, semua boleh pakai. So memang insya-Allah boleh jual dengan baik. Macam kita jual makanan lah. Makanan ni kalau sedap kan orang suka nak beli kan. Tambah-tambah lepas tu viral. Insya-Allah tak lama lagi Nur Dilaila pun viral, akan semakin viral. Sekarang ni kita punya team pun dah semakin berkembang kan. Tambah pula ada promo agent, insya-Allah akan berkembang lagi. Dan bila kita semakin ramai agent, produk kita ni semakin dikenali. Insya-Allah sekarang adalah masa yang tepat untuk join dan ada rezeki bulan 8 ni. Tengok rezeki macam mana kan. Ada rezeki sepatutnya bulan 7. Hari tu dah tunda katanya bulan 8 pula. Okey. Nur Dilaila akan bersiaran di TV Al Hijrah sekali lagi. Sebenarnya ada lagi 3 slot untuk Nur Dilaila masuk ke TV. 2 slot bersama TV Al Hijrah, 1 slot dengan TV 1. Selamat Pagi Malaysia kalau tak salah. Tapi tengoklah rezeki macam mana. Jadi sekarang adalah masa yang tepat untuk join sebagai ejen. Okey, nanti bila masuk TV, produk semakin dikenali, sebenarnya lagi mudah nak jual. Dan memang pengalaman kami yang jual, siapa-siapa yang beli walaupun 2 ml, InsyaAllah dia akan datang balik, dia akan terus beli yang ini. Dia memang akan terus beli yang ini, dia tak nak pakai yang kecil. Kan. So set trial ni sangat mudah jual, laris, insyaAllah laris untuk dijual. Dan memang stok tak pegang lama. Tengok macam saya, stok kat tangan pun habis. Padahal baru lagi di stok yang on the way pun tak sampai lagi. Jangan takut, okey? Tak tahu, saya akan ajar satu-satu. Saya pun daripada tak tahu. Semua orang belajar. Kita ni lahir-lahir bukannya tahu dah ABC, lahir-lahir bukannya tahu nak berjalan macam mana. Tapi kita semua belajar macam mana cara untuk berjalan, macam mana untuk kenal ABC. Kita semua belajar daripada bawah, macam mana cara untuk membaca. Kan? Semua kita bermula sebenarnya sama. Okey, so jangan takut. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, panjang sikit. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudi mendengar, boleh kongsi-kongsikan. Okey, moga-moga boleh membantu kepada yang terkesan macam mana cara untuk menguruskan hutang dengan baik, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Insya-Allah esok kita akan bersiaran lagi. Insya-Allah esok pun nak buat kongsian ilmu juga. Tajuknya nantikan esok. Okey, terima kasih Kak Sal, terima kasih semua. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.